Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Kita berhenti kemarin pada ayat yang ke-29 yang mana masih membicarakan tentang permohonan Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala apabila menerima perintah Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu telah pun melampaui batas. Apakah tidak melampaui batas apabila Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Musa, kalau kamu rasa Allah itu Tuhan kamu, tak apalah, memboleh anggap Allah itu Tuhan kamu, tapi kamu kena kata aku ni Tuhan yang paling tinggi, lebih tinggi daripada Allah kamu. Tu makna ana rabbukumul a'la. Mu nak ngaku Allah sebagai Tuhan tak ada masalah lah, tapi aku ni lebih tinggi pada Allah kamu. Itulah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri. Kita baca dah kemarin, maka Nabi Musa tidak menolak walaupun dia tahu ni satu tugasan yang amat-amat berat. Nak pergi dakwah hayu hakak. Kita ni lebih mudah tegur orang lain suku sakak pada adik-beradik, pada keluarga. Betul tak? Orang lain kita boleh kata, apa dia pakai baju lengkap pendek ni? Aurat, haram, neraka. Sebab kita tak kenal dia. Tapi adik kita, kakak kita, mak kita tak pakai tudung. Allah, relax duk tangga duk ngaik siru. Nak ayat ke mana? Ma, kat tudung lah ma. Boleh ke ayat bungkam dia panggil. Tahu bungkam? Bungkam ni ke dia? Bungkam. Jadi berat mulut, jadi ngajar masjid leko tak semaya ni kap. Ngajar masjid ayah kita tak semaya. Jeng. Menegur keluarga tidak semudah menegur orang lain. Bila Nabi Musa menerima perintah suruh tegur ayah hakak dia, walaupun ayah hakak inilah ayah yang pera dia sejak daripada kecil sampailah dia besar. Ia menanggung semua perbelanjaan dia. Berapa juta piti Firaun habis nak besar Nabi Musa. Di atas sekolah tak atas ke sekolah rendah biasa ni, mesti dia panggil English school, kan? Atas ke college international. Sebab anak raja nak balik tegur ayah, maka diminta dengan Allah apa dia? Rabbi shrah li sadri. Wahai Allah, tolong lapangkan dadaku. Seorang pendakwah, Ustaz sebut kemarin, dia kena ada dada yang lapang. Ingat tak surah Alam nashrah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala kata, tidakkah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Sebenarnya orang nak jadi pendakwah ni, dia kena lapang dada dengan apa sahaja yang berlaku kepadanya, yang berlaku di hadapan dia. Kadang-kadang orang buat nganying gapo dia royak. Buat nganying. Gak dia aruk hare main nak ikut hare. Dia ambil botol gok. Mana kata ke dia? Kita nak ayat gotik tu. Pakai baju ngemek ni hare berok dia pecah baju. Hare. Jeng. Waktu nak kata kena ada insyirahus sadr, kena ada lapang dada. Wa yassirli amri, dia minta yang kedua supaya permudahkan urusan dia. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan janganlah orang panggil lidah dia ni kelu, lepaskanlah simpulan daripada lidahku. Yafqahu qawli, supaya orang boleh faham kata-kataku. Menyampaikan sesuatu nak suruh orang faham ni bukanlah satu benda yang mudah. Satu tajuk, kadang-kadang satu tajuk yang sama disampaikan oleh dua orang yang berbeza, maka hak ni ngajar kita nampak jelas terang so
Dia ni ustaz juga, klik Mesir juga. Tapi yang ngajar tu kita kau lama kau tak nampak, kau lama kau tak nampak, kau lama kau speak mata, kau speak, bing tidur. Mana? Sebab ada kau ada ustaz lagu di sekolah kita, okay? Ada, okay? Kalau mahak mula kan ada seorang hamba Allah tu, ustaz tu masya-Allah, rajinlah dia, bagus, rajin benar ngajar. Tapi kata aja dia mengajar kau. Allah, dia mengajar petok selalu petok. Seru. Petominda aku ke dia. Petok ni. Tapi tak faham Allah, apa dia lah. Menyampaikan, ngajar dia boleh ngajar berani, suruh kecek lalu, tapi kan nak boleh faham tu payah. Nak royak benda mudah je, tapi dia girau. Nanti mana telinga? Sepatut ni telinga. Kan dia telinga ni. Ni dah laku pelakar ni boleh tunjuk ni ada. Contohnya gitulah. Itulah maksud yafqahu qawli, supaya orang mudah faham perkataanku. Sebab tu Nabi sebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakaplah dengan manusia mengikut kadar kemampuan mereka berfikir. Kamu punya dia ni audience ni siapa? Mungkin ceramah tu gua Musa jerat orang ketah belaka. Dia bawa ayat universiti, makuh tak faham, telenggor. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup baginda mempunyai etika yang mau nak gapo dia nak etika. Tika. Oh slow. Tolihlah kapung keceklah cara kapung. Kita pergi ceramah di Pakar Perdana Hospital. Okay. Oh mari ustaz pergi Pakar Perdana. Ingat doktor ni nak bersarah ni kena misi. Misi saja. Bila misi kita turun level penyampai kita misi. Kalau doktor belaka kita up kita punya penyampaian pada level doktor. Ngajar budak sekolah rendah. Kan? Ustaz pernah pergi ceramah sekolah rendah, Allah. Ya tak depan ni darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 6 duduk belakang sekali. Kita nak kacik gapo darjah 1 depan. Inguh nak gitu. Nak kacik Nabi Muhammad menerima tentangannya hebat daripada Abu Jahal. Okay. Tajuknya apa dia? Tajuknya Maulidur Rasul, tajuk Isra Mi'raj, tajuk gapo kau? Nabi Muhammad ni adik-adik seorang pendakwah yang ulung, yang unggul merentasi zaman dan juga masa. Kecek gitu. Lenggok kecil bodoh ke dia lah. Oh kena kecek lah bak uping, bak iping, one depet. Apa yang penting kerjasama. Yang apa? Itulah yafqahu qawli. Kena pandailah. Kenapa? Kena pandai kita ni. Waj'al li waziran min ahli. Satu lagi dia minta ialah jadikanlah bagiku seorang penyokong dari keluargaku. Seorang penyokong, seorang pendukung, seorang teman min ahli dari keluargaku. Maka Nabi Musa minta khusus, dia sebut nama Haruna akhi. Aku maksudkan penolong itu ialah sepupu aku sendiri, iaitulah Nabi Harun. Ushdud bihi azri. Tujuannya apa? Kuatkanlah dengan sokongannya pendirianku, supaya penolong ataupun pembantu aku ni boleh backup aku, boleh menguatkan aku ketika berhadapan dengan Firaun. Wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku. Nama lagi pembantu, nama lagi penyokong, okay? Gapo-gapo aku sebut dengan Firaun, dia ni tolong jaga tukai sokong. Kalau Firaun marah, dia akan backup aku, dia akan sokong aku. Mungkin kata berlepas diri, Ahmad dok dia sorang. Mana? Kita reba ya. Jangan gitu dah. Wa asyrikhu fi amri, biarlah dia ni turut campur bertanggungjawab dalam urusanku. Sebab tu kita ni dah janganlah jalan sorang. Tahu jalan sorang? Di mana-mana, jauh-jauh, dekat-dekat mari, tak apalah. Kena ada pembantu, kena ada pembantu ataupun peneman saing. Paling tidak kita jalan dua orang ni, kita tidak mudah lalai kepada Allah Ta'ala. Kita tidak mudah lalai. Gimana? Gi Kuala Lumpur sore mulalah nak bercak piyuh lah, nak bakar seluar jing,
jalan mana? Bukit Bintang, Pavilion. Dia sore ni kan, kita tidak ada ke dia, tidak ada orang yang nak menegur kita. Kita bebas. Pavilion mana ada Ustaz Qamat? Tak ada Ustaz Qamat ke mana? Kalau Kabimo tu takut-takut tembok dengan Ustaz Jah. Pavilion, Bukit Bintang. Cak piah pakai luar jeans, t-shirt, jalan nyok-nyok. GSC, Golden Screen Cinema. Mana? Sedap ni. Cerita Godzilla. Mula nak masuk wayang, mula nak tengok go tu, tengok go ni. Dia mudah nak jadi jahat. Bila kita jalan seorang, jalan dua orang, ya payah sikit. Nak tengok wayang tak tergamuk pula. Ada kawan ni ke klik riput Ustaz Qamat jeng aku. Mana? Akhir dah kacik kawan ni pun setuju juga. Kawan ni pun memang nak tengok wayang juga. Oh lah anak kita tengok enta. Kalau nak pergi sedih molek kita pergi dua. Anak enta tengok wayang. Enta beli tak anak bayar. Anak enta. Bagus ya. Tengok wayang pun anak enta. Jadi paling kurang kita payah untuk apa dia? Untuk terpesong kalau jalan dua orang. Nabi Musa minta lagi, kainu sabbihaka katsira, supaya kami sentiasa beribadah kepada kamu, wa nadhkuruka katsira, dan supaya kami sentiasa menyebut dan mengingatimu. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau wahai Allah adalah sedia melihat dan mengetahui hal ehwal kami. Tengok dah, Allah Ta'ala hanya keluarkan satu perintah, izhab ila fir'auna innahu tagha. Maka Nabi Musa pun minta. Ustaz sebut dah kaedah maring, bila bercakap dengan orang yang kita kagumi, bercakap dengan siapa lebih atas pada kita, kita ni biasa nak kecek banyak. Tuhan suruh pergi jumpa Fir'aun je. Kalau biasa kat ai chip. Mana ai chip. Okey tuan, ni dok. Bila terima arahan dia minta sebab saja nak cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis dia sebut so qala qad utita su'laka ya Musa. Maka bila mendengar permintaan Nabi Musa, Allah Taala berfirman, sesungguhnya telah diberikan kepadamu apa yang engkau pohon itu wahai Musa. Tuhan kata, mu nak ke dia, hak mu minta tu semua aku makbulkan. Semua aku telah makbulkan. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan demi sesungguhnya mananna 'alaika, kami telah pun mengurniakan kepadamu marratan ukhra, pelbagai nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini. Tuhan kata, mu tak sedar usinglah wahai Musa, mu tak ingat kau dak, mu ni minta macam aku tak ajem bui kamu. Mu minta ni macam aku tak ajem bui kamu. Aku dengan mu ni macam-macam dah aku bui, start pada mula-mula mu beranak lagi. Nikmat aku pada kamu, orang lain kena bunuh anak jantan, mu selamat siap duduk dalam istana raja. Ni semua adalah perancangan Allah. Tuhan kata, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Mu tak ingat aku bui macam-macam dah kamu sebelum ni. Iz auhayna ila ummika ma yuha. Tatkala kami ilhamkan kepada ibumu dengan memberitahu kepadanya. Mula-mula sekali ketika Nabi Musa dilahirkan, di saat Fir'aun membunuh anak-anak lelaki, Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa, aniqzi fihi fit tabut, letakkanlah anakmu dalam peti, faqzi fihi fil yam, kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, falyulqihil yammu bis sahili, maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah, supaya dipungut oleh musuhku dan juga musuhnya. Ni semua kita tahu cerita Nabi Musa. Mula-mula beranak, duduk dalam peti, letak sungai, letak laut bawa laut bawa peti itu bawah arahan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sapa ke China, ke Jepun tak. Sapa-sapa depan rumah itu istana Fir'aun. Allah Taala telah buat perancangan ni. Ya'khudhu aduwwul li wa aduwwullah, akan mengambil peti yang ada anak kamu itu ialah musuh aku dan juga musuh anak kamu, iaitu Fir'aun.
wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini, dan aku telah tanamkan dari kemurahanku perasaan kasih sayang orang terhadapmu. Orang tengokmu ni jatuh kesia. Walaupun Fir'aun ni tegas nak menjalankan arah dia, nak bunuh anak jantan, tapi isteri dia Allah Ta'ala bubuh perasaan kasih sayang. Tengok ke muka Nabi Musa, weh sianya anak siapa lah duk alepti, kita perah lah perah mana dua kali tak boleh kata ambil lah boleh okay. Tu cara pujuk orang jatuh boleh banyak kali kan ambil lah boleh. Dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasanku, walitusna 'ala 'aini, kamu dipelihara dan dalam istana Firaun pun bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum 'ala man yakfuluh. Bukan setakat tu je perancangan Allah. Allah buat lebih jauh pada tu. Tatkala saudara perempuanmu pergi mencarimu lalu berkata kepada orang-orang yang memungutmu, mahukah aku tunjukkan kamu kepada orang yang boleh memeliharanya? Bila Nabi Musa Fir'aun ambil gak dating bahas sendirilah, dating bukan dating ni raja perempuan okay. Tuh puan apa permaisuri agung, raja permaisuri agung cakap nak menyusu sendiri okay. Dia masuk pun tak rajin, orang lain masuk sokmo basuh baju pun tak rajin, orang basuh baju dia sokmo tak rajin buat kerja. Moga raja tak rajin raja cakap dia buat kerja rumah, dia raja, dia ada inang, ada dayang, ada macam-macam boy tak boy ada belaka. Cakap budak ni dia nak menyusu dada dia, bukan anak dia. Maka buat iklan lah, cari mana-mana dayang mak inang mana boleh menyusu ke budak ni. Ramalah hantar dia panggil resume mana hantar dengan gambar resume, nak tengok pendidikan setara mana. Mari sore tak selih, mari dua tak leh, ambil tok tegak katuk mulut ke mahming tak si buka mulut nah nak isak ni tak si teriak kuah susu botol pun tak si, padahal susu mahadah tu okay. Enfagro Enelin susu orang tua susu macam-macam, susu pek botol pun tak si, susu dada pun habis. Jadi kakak dia ni dalam duk turut duk tengok tubik iklan ke apa, dia pergi tawarlah kau istana Fir'aun, nak kau aku ada seorang yang aku rasa kalau dia mari ni budak ni nak nyusu, hal adullukum, adakah nak kalau aku tunjukkan ala man yakfuluh, orang yang boleh menjaga budak ni, orang yang boleh menyusukan budak ni. Dia tak royak lah ni adik dia, nak aku panggil mudak tak royak. Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan, maka dengan jalan itu kami mengembalikan kepada ibumu supaya tenang dan tenteram hatinya, dan supaya ia tidak berduka cita kerana bercerai denganmu. Maka orang istana setuju, budak ni kakak Nabi Musa panggillah mak dia, mari ma takut istana, alo kata nak jumpa adik kita Musa mana ada nu hal istana, gigi orang kapung selagi orang bandar atas resume pun tak sisap pek orang kapung, dia ni betul kau ni atas bawah ambil pegang tekan senyap selalu Mehmet Ahmad Al-Baq dah kok senyap mak dia pegang senyap tak teriak, tak dada tegak nyisak susu. Terkejut habis orang istana, nak orang kapung juga mana tak apalah, lantiklah mak Nabi Musa sebagai pengasuh kepada Nabi Musa. Dengan mak boleh duduk dalam istana dengan mak dia, dengan kakak dia boleh duduk dalam istana memelihara Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tak cerai jugalah dengan mak dia ni. Okay. Mak dia masa terima ilham suruh orang panggil letak dalam apa dia, dalam peti tu gak
Allah rusinglah, sayanglah. Mak mana tak sayang ke anak? Deh, mak hak gila ya. Sanggup tahu anak dalam tu siapa. Sanggup tahu anak dalam gua. Okey. Allah. Anak luar nikah di Malaysia ni setiap 7 minit. Sore. Every 17 minutes. 17 minit sore tu anak luar ni nikah. Ni kita kelas kita sejak 5 orang dah beranak. Bukan Amerika ni, Malaysia. Seluruh Malaysia Sabah Sarawak. Setiap 17 minit sore. Anak luar nikah. Dan tidak semua dipegang. Tak semua orang sanggup pegang. Ada hak sanggup pegang. Ada hak ambil lepas dijumpai gagak masuk sahabat. Deh. Janin kanak-kanak dijumpai, bayi dijumpai. Hak jumpa gagak, hak tak jumpa macam mana? Hak duduk tengah sungai mendak pak dalai. Hak duduk tu siapa? Hak tak jumpa. Hak duduk. Allahu akbar. Teruknya manusia. Naluri seorang ibu sepatutnya dia cukup sayang ke anak. Sayang ke dak? Tanya mak hak yang pernah ada anak. Oh, dia sanggup lapar asal anak dia kenyang. Dia sanggup jaga malam asal anak dia boleh tidur. Mak ayah saya juga ke anak, tapi nak banding saya seorang mak, dia lebih-lebih lagi lah. Awak semua ada mak ke? Tahulah lagu mana saya mak kita. Nabi Musa, mak dia terima ilham suruh ta'ala ya Allah, sedihnya, tapi Tuhan janji aku akan kembalikan anakmu kepada kamu. Maka tak ada 2 hari, tak ada 2-3 hari, boleh semula anak dia ke dia. Ni adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Wahai Musa, mu kena ingat, aku telah selamatkan kamu daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun. Aku telah kembalikan kamu kepada makmu. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham wa fattannaka futuna. Kamu telah apa dia? Membunuh seorang lelaki. Kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan itu. Dah mu kena bunuh. Wanted seluruh negeri, tubik sak khabar, tubik video, wanted anak raja, wanted kerana membunuh. Kami selamatkan kamu. Dan kami telah melepaskan engkau berkali-kali dari pelbagai cubaan. Kemudian engkau tinggal dan selamat beberapa tahun dalam kalangan penduduk negeri Madian. Setelah itu engkau sekarang datang dari sana pada masa yang telah ditentukan olehmu, ditentukan wahai Musa. Ni semua nikmat itu. Munggi ke Madian, duduk di Madian, nikah pula boleh bini. Tu semua nikmat. Ingat boleh bini tidak nikmat ke? Nikmat. Nikmat boleh bini ni. Lepas tu pula wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk menjadi rasulku. Ni satu lagi ni nikmat. Aku lantik pula menjadi rasul aku. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dhikri. Maka pergilah engkau dan saudaramu Harun membawa mukjizat pengurniaanku, dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati aku. Wala taniya, jangan kamu cuai fi zikri, dalam ingat kepada aku. Allah Ta'ala dalam ayat 40, 41, 42 ni nak sebut semula nikmat-nikmat dia kepada Nabi Musa. Tengok Nabi Musa minta so tu seolah-olah Tuhan tak raja wi nikmat ke dia. Okay. Kita kan gitulah. Nak go tu kita tak aja boleh. Alah mung ni ga aku macam-macam lah kamu kan. Menego tu menego ni. Kalau kita sebut balik go ni kita bui. Sebut semula ni nak suruh apa dia? Ingat balik, bukan aku lupa kepada muda. Aku tidak pernah lupa kepada kamu wahai Musa. Kamu tu jangan lupa kepada aku. Aku tak lupa pada kamu. Takut mung tu lupa pada aku. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kedua-dua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas dalam kekufuran. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia akan beringat ataupun takut. Ada seorang ulama kata,
Fir'aun ni apabila dia berkata ana rabbukumul a'la, aku telah Tuhan kamu yang maha tinggi, maka Allah Ta'ala sebut kepada dia, Allah Ta'ala balah kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu, dan katalah kepada keduanya qawlan layyinan, dengan kata-kata yang baik. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang baik itu dia mendapat peringatan ataupun dia takut pada Allah. Qala ahadus salihin, berkata seorang orang soleh, subhanaka ya Rabb, idza kana hadha huwa atfuka bi fir'auna alladhi qala ana rabbukumul a'la, fa kayfa yakunu atfuka bi 'abdin qala subhana rabbiyal a'la. Kalulah lagu tu reaksi kamu kepada seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, mana kata Fir'aun dia mengaku sebagai Tuhan pun, musuh Rasul kamu pergi jumpa, sebut kata-kata yang baik, jangan duk kasar dengan Fir'aun, sebut kata-kata yang baik. Fakaifa atfuka, bagaimana rahmat kamu, lemah lembut kamu kepada hamba kamu yang berkata subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wa idza kana hadha atfuka bi fir'aun alladhi qala ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, kalulah ini kelembutan kamu kepada Fir'aun yang berkata aku tidak tahu selain daripada aku ada Tuhan yang lain. Fakaifa yakunu atfuka bi 'abdin qala la ilaha illallah, bagaimanakah kelembutan kamu kepada hamba yang berkata la ilaha illallah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni kata-kata seorang alim ulama, ya, dalam boleh kita kata munajat dia lah, munajat dia. Kalulah Fir'aun hok jahat setara tu pun mengarah Nabi Musa pergi kecek belembut, dengan rahmat kamu, lemah lembut kamu tu, kamu orang panggil buat setara tu kepada Fir'aun, maka kepada hamba kamu yang duk sebut subhana rabbiyal a'la, aku minta biarlah kelembutan kamu, rahmat kamu tu lebih lagi. Pedok dia nak kata ni, kalau Fir'aun hak mengaku tidak ada Tuhan selain pada dia pun kamu suruh Nabi kamu berlemah lembut, maka kepada hamba kamu yang berkata la ilaha illallah, aku minta supaya kelembutan kamu, rahmat kamu itu berlipat-lipat kali ganda. Baik. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Mereka berdua berkata, lepas terima arahan Allah, suruh pergi kecek lemah lembut dengan Fir'aun. Apa tu? Sebab orang kasar ni, orang ke dia, orang gedebel lah, orang backing ni, bila dia serah dia tidak terkala, dia ada kekuatan yang banyak, dia ada pengaruh yang ramai, dia ada. Kalau kita pergi dengan cara kasar juga, agak-agak dia terima ke tak? Dia terima tak kata-kata kita? Dah, dia tak terima. Macam laki bini balah lah. Tok laki apa dia? Backing. Bini kalau buat backing juga, oh pecah rumah tangga. Sebab tu bini ni tok laki backing lebih selamat, dia senyap. Dia senyap. Biarlah tok laki nak kata apa senyap. Orang jatuh pun kalau boleh bini hok pergi ngepek backing. Suruh tak kena. Orang kata penyepah rumah dok cakap tidur boba. Orang tina tu kelebihan dia boleh ngepek 3 jam tanpa henti. Peru. Jangan lawan. Kita pergi dapur, ambil air lep tiba segelah wih dia. Air. Apa air? Mesti lagu kan? 3 jam dah ngepek. Dia ubah gitu ya. Dia ubah gitu. Kalau kita naik angin juga, dia naik angin belaga dengan angin, pom pecah. Fir'aun ni jenis tolu. Jenis orang panggil angin tinggi. Dia takabur. Kalau Nabi Musa pergi dengan debel juga tukar dia. Hei Fir'aun, klik tukar aku. Apa makan? Mana? Kau tang kau tukar. Kau tahu tak tukar aku tukar jadi ular. Ingat Fir'aun ni Musa aku pegang munjak
bodoh besar-besar ni tapak kaki mengelawai aku. Lagi Firaun tak heran sebab ni anak akak dia. Musuh nak mula aku je kerak. Mana? Dia boleh mu tak aku atas pergi sekolah. Mu tu dia boleh sebut so. Korang atas belakang mu aku je berhabat. Dia boleh sebut so. Kalulah gi dengar kasar. Sebab tu Tuhan perintah Nabi Musa gi kecek selutok dengan Firaun. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi Nabi Musa tetap lagi berpusing. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampaui batas. Inna nakhaf an yafruta alaina. Pusing lagi ni, pusing takut dia menzalimi kami, ambil seksa kami buh dalam selok. Au an yatgha, ataupun dia melampaui batas. Duk caci maki Tuhan, so kerja pula kita nak cover. Qala la takhafa. Bila tengok kerusingan yang masih ada, Allah Ta'ala kata, janganlah kamu takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama-sama kamu. Asma'u wa ara, aku sentiasa mendengar dan sentiasa melihat segala-gala. Kita nak pergi gocoh lah royak ke abang kita nak pergi gocoh ni. Dia tak aku kelikut jauh. Mana? Abang kata kelikut jauh, kita serah lain dah. Okay, pergi gocoh biar pesawat kita pun abang kita ada di belakang. Ada backup. Abang Lufadi ada. Mana? Ada backup belakang, tak apa. Tapi kata ada orang, kita sorang-sorang rusing kala. Okay, orang ramai soda nyetai aku mampu selok. Allah Ta'ala tahu psikologi ni. Kata wahai Musa, mugilah. Innani ma'akuma, aku bersama dengan kamu berdua. Asma'u wa ara, aku sentiasa melihat, mendengar dan sentiasa melihat. Kalau Fir'aun buat apa-apa kamu, mau tak suruh sini aku ada. Buat Fir'aun tu gak mana? Buat Fir'aun manusia ya aku cipta. Dia tak boleh buat apa-apa kamu. Mu ni rasul aku, sentiasa berpengawasi aku. Allahu Akbar. Lah ni pun gitulah. Lah ni apa yang sedang berlaku di dunia Islam, khususnya di Palestin, di Suria, di mana lagi, di Rohingya, di Afrika Tengah, di mana-mana dunia Islam. Kadang-kadang orang nanya, di mana Allah dalam situasi umat yang sedang dibantai di seluruh dunia? Orang tanya, di mana Allah? Di mana Allah? Allah ada, melihat, mendengar apa yang sedang berlaku. Allah bukan duduk saja. Allah bukan duduk saja membiarkan musuh-musuh Islam membantai umat Islam. Tak. Allah sedang melihat dan Allah sedang menilai. Allah sedang melihat dan Allah sedang menilai siapakah hamba-hambanya yang yakin dengan janji Allah. Tuhan tengok siapa yang sanggup keluar berjuang mempertahankan negeri, mempertahankan akidah, siapa yang lari daripada perjuangan tersebut. Tuhan inilah berlaku. Okay. Ada hak berani mati, ada hak lari nak menyelamatkan diri, lari daripada. Tuhan tengok berlaku. Orang hok duduk dalam situasi tu Tuhan tengok. Orang hok duduk luar ni pun Tuhan tengok. Kita semua hok duduk jauh dengan Palestin, hok duduk jauh dengan Suria, lagu mana reaksi kita? Adakah kita mengambil tahu? Adakah kita tupai sedih? Adakah kita angkat tangan berdoa pada Allah? Adakah kita hulurkan sumbangan? Tu semua Allah sedang menilai. Ada orang dia tak ada cerita lain, Palestin. Kau tak rumah tu boleh berdiri. Ui putih ke benda-benda dia ya Allah, dah lah mung tu tak doa tak gapo orang widrama punya marah. Kata widrama agak dia kat Palestin bila lagu tu lah berperai agak widrama tu boleh berdiri. Allah sedang menilai mereka di Palestin. Allah sedang menilai kita di sini. Pernah kita angkat tangan doa, ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Pernah kata keluar daripada mulut kita. Kita nak gidak dah. Okay, nak gidak dah kita ni. Main ngaji pasal ada pun buah bergeliak ada nak pergi taksir. So nak pergi perang, nak pergi ngaji. Allahu Akbar. Allah sedang menilai kita. Apa yang kita buat terhadap umat Islam di sana. Adakah kita siapa ke mereka
Nak tengok pun tak si. Baca Facebook, kalau ada cerita tentang Palestin, skip. Masuk WhatsApp cerita Palestin, skip. Nak buka gambar, nak tengok kau, tak si. Nak buka video tengok kau, tak si. Nak ambil tahu kau, tak si. Siapa tahu tu kita ni, tak si. Paling tidak tengok, paling tidak baca, sama-sama rasai penderitaan saudara-saudara kita sana. Tengok dah, tak ada gambar satu mari dalam perasaan. Tengok dah gambar budak tak ada kepala, budak hancur tubuh. Tengok orang tua tengok pecah kepala. Tengok saja. Tak ada perasaan. Nak kata tubik air mata kau, tak ada. Ada something wrong dalam hati. Allahu akbar. Laisa minna man lam yahtamma bi umuril muslimin. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minna. Mana-mana orang yang tidak ambil berat hak keadaan umat Islam yang lain, dia bukan daripada golongan kami. Allahu akbar. Usamah bin Laden, Usamah kena rahimahullah, Allah maghfir lahu. Sentiasa dia sebut, inna dima'akum dima'una wa abna'akum abna'una wa aba'akum aba'una. Dalam kata-kata dia semua isi ayat ni, sesungguhnya darah-darah kamu wahai orang Palestin, wahai orang Syria, wahai orang yang sedang dibunuh, adalah darah-darah kami. Sesungguhnya anak-anak kamu yang mati terbunuh adalah anak-anak kami. Sesungguhnya ibu bapa kamu adalah ibu bapa kami. Tanah air kamu adalah tanah air kami. Kalau kamu dizalimi, kami turut rasa dizalimi. Sebab itulah dia, kalau kira Usamah ni seorang yang Allah Ta'ala telah berikan kesenangan dunia seluah-luahnya. Usamah ni nak banding dengan kita, Tuhan beri kekayaan ke dia seluah-luahnya. Bin Laden Group duduk kerja di Masjidil Haram tu, anak-anak dia berlaku pitih sedaya lah. Tapi dia mengambil langkah meninggalkan semua kekayaan, mari duduk di Afghanistan, buat satu grup, satu kumpulan. Untuk apa dia? Untuk mempertahankan orang-orang yang dizalimi. Orang marah dia buat letup World Trade Center, ingat tak? 9 September 2001 gitulah. 11 September 2001 2001 orang marah dia. Ni main media. Walaupun tubik teori terbaru ni kata ni perancangan Yahudi lah, semua tu karut belaka. Bukan Yahudi buat kerja. Memang Usamah dengan orang-orang dia, satu perancangan yang kita top noh. Jadi kita lah ni dalam menghadapi situasi umat Islam dibantai di rata-rata, paling tidak kita berdoa, paling tidak kita hulurkan bantuan. Kalau boleh pergi, alhamdulillah. Nak pergi Syria, pergi Syria, pergi Afghanistan, pergi ke Palestin, kalau boleh pergilah. Baik, jadi apa yang berlaku, kita kena kata innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Ta'ala istihar, aku bersama dengan kamu berdua sentiasa melihat dan sentiasa mendengar. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika. Oleh itu pergilah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun. Fa'tiyahu, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Faqula, katalah kamu berdua, kedua-duanya, inna rasula rabbika, kami berdua ni adalah rasul Tuhan kamu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel, bahawa sesungguhnya kami ini rasul-rasul dari Tuhan kamu, maka bebaskanlah Bani Israel mengikut kami, dan janganlah engkau menyeksakan mereka. Wala tu'adzibuhum, jangan kamu menyeksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbika, kami datang ini membawa tanda-tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Wassalamu ala manittaba'al huda, dan selamat sejahtera itu adalah untuk orang-orang yang menurut petunjuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni arahan Allah kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun,
supaya gi Firaun mu ayat gini. Tuhan bui ayat gini ya kepada Firaun. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami. Sambung sikit lagi. Merayak kepada Firaun. Inna qad uhiya ilaina. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami annal azab, bahawa azab itu ala man kadzdzaba wa tawalla, akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya. Habis tu ayat yang Allah Ta'ala suruh Nabi Musa sebut kepada Firaun. Gilah Nabi Musa Firaun, gi sampai di istana, buat surat appointment masuk jumpa gapo, duk depan Firaun, dia sebut, kami ni rasul daripada Tuhan kamu. Kami mari ni nak suruh kamu bebaskan Bani Israel supaya turut kami, jangan mengazab mereka. Kami mari ni ada mukjizat, ya ke apa nama ni, ada mukjizat daripada Allah. Keselamatan hanya pada orang yang turut hidayah Allah. Kami telah diwahyukan supaya ayat pada kamu, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini akan mendapat azab di akhirat. Sebut depan Firaun. Apa kata Firaun? Qala Firaun, faman rabbuka ya Musa. Baik, aku ni nak tanya mu kata mu ni utusan Tuhanmu. Tuhanmu siapa? Mu doyak mu utusan Tuhan. Tuhan ni aku. Firaun, Tuhan ni aku. Aku tak ada atas pun mu. Aku tak lantik pun menjadi utusan aku. Siapa Tuhanmu wahai Musa? Faman rabbukuma ya Musa. Siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Qala, Nabi Musa jawab, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa tak jawab Allah. Kalau jawab Allah, Firaun bukan kenal pun. Dia sebut sifat Allah. Sifat Allah ni siapa dia? Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu kejadian tabi'inya yang sesuai dengannya. Kemudian ia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya. Apa maksud dia? Yakni tiap-tiap sesuatu diberikan ketentuan yang sesuai dengan tuntutan kejadiannya dan ditunjukkan cara menggunakannya. Demikian juga halnya manusia, diberi segala sifat yang sesuai dengan tuntutan kejadian dan diberi akal untuk membezakan yang benar dan juga yang salah. Nabi Musa bila ditanya siapa Tuhan kamu, dia tak kata Allah. Sepatutnya dia kata Allah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi dah Firaun hok ngaku Tuhan. Firaun ni hok ngaku Tuhan. Dia jawab, Allah Tuhan aku ni ialah Allah yang menciptakan sesuatu dan dia memberi setiap ciptaan dia ni sesuai dengan tabi'inya. Kemudian dia menunjukkan cara penggunaannya. Macam manusia ada dengan otak, ada dengan akal. Otak akal ni lah digunakan oleh manusia untuk membezakan yang baik dan juga yang buruk. Firaun Tuhan mu agak gitulah, seolah-olah nak royak. Tuhan aku ni buat macam-macam. Haiwan sesuai dengan tabiat kejadian dia. Tak apa, tak ada akal pun, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Tumbuhan ada tabiat dia. Alam ada tabiat dia. Ya Allah telah sesuaikan setiap kejadian. Firaun hak mengaku Tuhan ni buat ke? Cuba kat aku gapo dia hak membuat. Seolah-olah itulah cabaran Nabi Musa kepada Firaun. Tapi tak royak lah. Ya tak royak lah. Tuhan muat ke Firaun? Firaun mana? Muat ke Tuhan aku ni buat langit, buat bumi, buat manusia, buat syurga, buat neraka. Dia buat segala-gala. Muat ke? Qala fama balul qurunil ula. Baik, Firaun tanya lagi. Kalau mu kata gitu, lagu mana dengan orang-orang sebelum daripada ni yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kalau mu kata Tuhan mu ni boleh mengazab orang yang tidak menyembah dia, Tuhan mu ni boleh memburu neraka orang yang tak sembah dia, orang sebelum daripada mu ni baru jadi nabi. Sebelum mu jadi nabi, orang tak sembah Tuhan itu lagu mana cerita? Dia jawab. Firaun qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansah. Nabi Musa jawab, hak orang dulu tu kerja Tuhan aku tak masuk campur. Bukan kerja aku, tu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala di sisi Tuhanku, tertulis dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa. Walaupun zaman tu zaman Nabi tak ada. Dipanggil zaman dia fitrah. Fatrah ke fitrah?
zaman fatrah, zaman antara dua nabi, yang manusia hidup tidak ada nabi, tidak ada orang yang mengajar. Kata Nabi Musa, itu terpulang kepada siapa? Kepada Tuhanku. Tuhan aku ni tak pernah keliru. Keliru tahu? Nampak kan Sudahlah nampak kan Tuhan tak ajing lagu tu. Kita ni keliru semua. Kita ni nak mari pakai baju koko ke baju hitam, koko ke hitam, pakai hitam kata Syiah pula. Jadi keliru. Nak masuk tu ni sudah pukul 11 ke 12 ni klik masuk waktu bik laut lepti. Tak congok 2 jam dia tengok ke laut tu. Laut lepti ke kerah. Tak ada sing sementara suruh lembut tu. Nak mikir masuk nak gapo. Nak singgah hak sulung tak makan. Hak nombor 2 berahi. Hak nombor 2 berahi singgah. Hak sulung tak berahi singgah. Berahi ikan pedah. Wak ikan pedah ke. Hak nombor 3 tak makan. Nombor 3 berahi ikan kicap pula. Nak masuk tu keliru. Mikir saja 2 jam. Suk-suk tak usah masuk lah. Beli kedah. Senang. Allah tak pernah lupa dan tak pernah lalai. Habis setakat tu jawapan Nabi Musa kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, allazi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Allah Ta'ala tambah jawapan. Jawapan Nabi Musa setakat tu je. Setakat la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhan aku tak pernah keliru, Tuhan aku tak pernah lupa dalam nak membalas hamba-hambanya. Hamba yang taat dia akan direct buh le syurga. Hamba yang ingkar Tuhan buh le neraka. Hamba yang tak pernah sapa Nabi pada dia, tak pernah sapa seru, pandailah Allah Ta'ala buat. Bukan kerja aku. Nak ayatnya kerja kita ni bukan menerakakan orang, bukan mensyurgakan orang. Tu bukan kerja kita. Kerja pendakwah ni kita kalau ngajar orang bukan nak menerakakan orang. Tahu menerakakan orang. Ayat kata masuk neraka masuk neraka. Asri, hana masuk neraka ke? Tengok video tu. Ada ke video seorang hamba Allah tu? Ya tuak muka di mikrofon. Asri, hana masuk neraka ke? Tolulah. Padahlah awak kuah pun. Bukan kerja kita menerakakan orang. Bukan kerja kita mensyurgakan orang, tak. Kerja kita hanya menyampaikan yang benar. Syurga neraka tu hak Allah. Kalau orang tanya dosa ke, salah ke, dosa ke, ngatik orang mati ni, ngatik ke benar, ngaji 40 ni salah ke, dosa ke. Dok main dosa mana? Dosa pahala na hamarak bab ka kam hai, na tumara bab ka kam hai. Ya gitu. Na hamara bab ka kam hai, na tumara bab ka kam hai. Bukan kerja pok aku, bukan kerja pokmu. Kerja Allah Ta'ala. Ngapa ayat tu? Na hamara bab ka kam hai, na tumara bab ka kam hai. Allah Ta'ala ka kam hai. Bukan kerja pok aku, bukan kerja pokmu, kerja Tuhan. Jawab tu jawapan dia. Ni dosa ke? Bukan kita nak bagi dosa, bukan kerja kita bagi dosa kepada orang. Bukan kerja kita bagi pahala. Bagi pahala dosa ni kerja Allah Ta'ala. Ikut dia lah nak bagi berapa-berapa pun. Ustaz serabut benar kalau orang tanya, ni bagi dosa kecil dosa besar Ustaz ni. Tanya apa kita bagi dosa kecil dosa besar. Kalau bagi dosa kecil dosa besar, kata apa yang murid tanya kalau dosa kecil dosa besar ni? Iyalah kalau dosa besar ke tak usah buat. Kalau dosa kecil tak apalah, monggo dia gugur ke ketika ambil air semaya, ketika bersalaman. La ilaha illallah. Jangan gitu sebut kata dosa, kita tak usah buat. Dan bukan kerja kita bagi dosa banyak-banyak mana, bagi pahala banyak-banyak mana. Falahu ajrum mislu. Tu bukan kerja kita. Kerja kita ialah menyampaikan yang benar. Allazi ja'alakumul ard. Allah Ta'ala tambah lagi, dia kata dialah Allah yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Ja'ala lakumul arda mahda. Bumi sebagai hamparan bagi kita. Kita dengan bumi ni pun tak habis nak jelajah dah. Naik kapal terbang pergi ke Mekah berapa jam? 8 jam, 9 jam. Tu pun kalau naik Air Asia, Allah. Pergi Mekah naik Air Asia tak anjing? Azab. Wasalaka lakum fiha subula.
dan dia telah mengadakan bagi kamu padanya, pada bumi itu, jalan-jalan lalu lalang. Okay, bumi ada jalan ke? Kita lalu kat tu ada highway, ada tidak highway, ada lorong kecil, lorong besar, ada terowong, ada tunnel, macam-macam ada. Allah Ta'ala yang buat semua tu. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah Ta'ala turunkan daripada langit itu air. Fa akhrajna bihi, dan kami telah keluarkan dengan air tersebut azwajam min nabatin syatta, pelbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Tuhan sebut ni, kulu war'au an'amakum, makanlah daripadanya dan berilah makan binatang ternak kamu. Kulu, kamu sendiri makanlah buah-buahan, buah durian, moktai, lasak, duku, dokong, serta banyak-banyak buah, makanlah. War'au an'amakum, dan juga berilah makan kepada dia binatang ternak kamu. Binatang ada makanan dia. Okay. Lembu makan buah durian? Makan? Mana lembu tak makan buah durian? Tak salah lembu durian lembunya. Strawberry dia tak makan. Lembu ada makanan dia, ada rumput, ada pokok-pokok makanan lembu. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha, sesungguhnya semua itu adalah tanda bagi orang yang nak berfikir. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumilah kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya kami akan kembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan keluarkan kamu sekali lagi. Biasa orang baca ayat ni bila ketika letak mayat dalam kubur, ambil tanah nak sendar di belakang ke, nak buat bata ke, tak biasa masuk mayat di kubur. Kita duduk di kubur 3 orang kan? 3 orang. Biasa kita ni duduk di kepala. Okey, ambil mayat, letak ni nak suruh mayat betul-betul orang panggil mengiring tu, kepala dia kena lapik sikit. Tak lapik kan terkolai gitu. Ambil tanah setokor. Buat lap bata. Ambil setokor lagi, lapik belakang dia supaya dia tidak terbalik gini, kena sendar. Tengah sendar ni lah biasa orang baca ayat ni. Baca ayat minha khalaqnakum, daripadanya lah tanah ni, tepi tanah ni, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baca ayat ni. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Sambung cerita Fir'aun tadi. Dan demi sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada Fir'aun segala tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Dalam pada itu ia mendustakannya dan enggan beriman. Ni hijai Fir'aun. Walaupun dia tengok dah Nabi Musa sebut dah sasa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, bumi hamba tinggal ni Allah yang buat, air hok turun langit Allah yang turunkan, tumbuh-tumbuhan makanan memakai Allah yang tumbuhkan, Allah Ta'ala yang kurniakan semua sekali. Royak fakadzdzaba wa aba. Tetap juga Fir'aun tak percaya. Dah ni semua kerana akulah yang orang panggil memajukan bumi Mesir ini sehingga subur. Aku yang buat sungai ni mengalir di bawah arah aku. Fir'aun tetap dia engkar mengaku dia sebagai Tuhan. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun berkata lagi, patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa? Dia tuduh pula Nabi Musa ni sihir. Bila Nabi Musa tunjuk tangan dia yang bersinar-sinar, kita sebut dah beberapa mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa ada tukar. Dia kata, mung ni juga ahli sihir wahai Musa, mu nak keluarkan aku. Nak Fir'aun ni dia rusing saja. Dia rusing ke dia? Rusing hilang kuasa. Pusing hilang kuasa. Lah ni hok dok berkuasa dalam negara kita. Dia bukan tak tahu, hok lawan dia ni pah ke keadilan ke, bawa benda baik. Bukti dia 23 tahun dah pah merata Kelantan. Tak ada masalah ke apa. Dia bukan tak tahu kalau pah merata Malaysia apa serupa je kok. Kau lain. Serupa ya. Kalau 23 tahun perintah Kelantan, kalau orang pah perintah Malaysia, insya-Allah tak ada rasuah, insya-Allah tak ada kebocoran, insya-Allah tak ada gapo. Sebab orang pah gitu juga. Tapi dia tak terima ni apa? Sebab dia takut hilang kuasa. Tu je bendanya, dia takut hilang kuasa. Bila hilang kuasa, tak boleh lagi nak bermewah-mewah, tak boleh lagi nak berjali-jali, tak boleh lagi nak mengumpulkan harta.
250 juta Syekh. Okey, Kak Jat. Kenal Kak Jat? Sekarang di mana Kak Jat? Adakah dia di penjara? Dah. Sedang bersenang lenang dengan harta dia. Tu baru Kak Jat seorang, orang lain lagi. Abedi, Abellah. Tak kenal. Abedi Mahathir. Abellah Paulah Badawi. Dan ni Abeji. Allah. Fir'aun lawan Nabi Musa atas sebab ni lah. Lawan ni atas sebab dia takut kehilangan kuasa. Bila dia hilang kuasa, tak boleh merintah Mesir, tak ada lagi orang sembah dia, tak ada lagi orang siung tangan, tak ada lagi orang nak membesar mengagung-agungkan dia. Dia perkatalah, dia tuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir. Qala ajitana, wahai Musa, mu mari semula ke Mesir. Dulu mu lari dah, lepas membunuh orang mu lari saprak. Mari-mari ngaku jadi nabi. Oh, bisa. Mana? Dulu mu ni haprak, wahai Musa, duduk sini. Aku pegamu. Mu mari-mari nak keluarkan kami daripada bumi kami dengan sihir kamu, wahai Musa. Falanatiyannaka bisihrin mithlih faj'al bainana wa bainaka maw'ida la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Kalau demikian, sesungguhnya kami juga akan bawakan kepadamu sihir yang seperti itu untuk melawanmu. Mengingat Musa ada tukar. Mengingat Musa ada tukar. Muntah tengok, aku kumpul tukar sihir aku, hak boleh buat serupa sihirmu. Tukar muntukar jadi ular. Ramai lagi tukar sihir aku boleh buat benda yang sama. Maka tentukanlah suatu tempoh pertemuan antara kami dengan kamu. Satu date. Satu date. Royak bulan ni, bulan lepas, berapa bulan? 10, 11, 12. Kita akan buat pertemuan yang kita bersama tidak akan memungkirinya. Bila tentu tarikh, mu tidak engkar, aku pun tidak engkar, di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak. Buat stadium mana? Melawati Stadium Merdeka, Dataran Merdeka. Royak mana? Royak cepat, royak masa, aku akan turun, mu juga akan turun. Kita tengok sihir siapa yang lebih hebat. Fir'aun rasa tercabar dengan Nabi Musa. Qal mau'idukum yaumaz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Nabi Musa jawab, tempoh yang aku tetapkan untuk kamu ialah hari perayaan, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Gini, nak beri orang lain payah hari kerja, kita buat hari cuti. Nabi Musa kata kita buat hari cuti. Cuti ni raya lah. Raya ni kan orang Kuala Lumpur pun klik mari, orang duduk Pulau Pinang klik mari, ramai sikit. Kalau buat lah ni orang duduk kerja anak perantau tak klik, tak syok. Kita nanti klik belakang anak perantau, ramai-ramai tengok. Lepas tu pula beri pun waktu mana? Waktu duha. Waktu duha. Waktu tengah malam ni tak boleh orang tidur, kecuali World Cup orang bangun. Bawa nak temu tukar sihir kat tak boleh. Mana buat pukul 4 pagi tak bangun. Kalau World Cup dia bangun, siapa tak mai kelah. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun pun merangkak dari majlis itu. Lalu ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Kemudian ia datang ke tempat perlawanan. Lepas dia kecek, dia bangun, balik ke istana dia kumpulkan semua ahli-ahli sihir. David Copperfield. Siapa lagi? Siapa dia? Ling. Sebutlah siapa pun. Mana ustaz kenal David Copperfield ya? Dulu tak ada David Copperfield, Sohum lah. Masa ustaz budak-budak lah. Lah ni tak ada dah dia. Lah ni ada karu-karu dah, sihir terus. David Copperfield mula dia silap mata dia taklah karut sangat. Merentasi tembok besar Cina. Dia masuk kau ni tumbuh kat tu. Tak tengok tu. Hak tu pun dia buat bukan dia beri dia hidup gitu dah. Dia buat likung tepak. Nampak cahaya je, nampak bayar-bayar dia. Kalau tangan masuk dalam tembok besar Cina. Taklah karut sangat. Lah ni karut nah. Dia tidur orang, dia tekan perut ni, suruh heret, cabut dua. Jalan kaki saja. Tu tengok tu sihir betul-betul betul-betul sihir. David Copperfield ni lebih pada silap mata. Silap mata ni mata kita yang silap. Bukannya sihir ke, mata kita yang silap. Fir'aun kumpulkan semua tukar-tukar sihir. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban
fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Wallahu a'lam. Ustaz pun kena berhenti dah. Tak ada molek dah. Kita ketemu balik pada hari Ahad ni Ustaz tak ada, Isnin Ustaz tak ada, Selasa. Hari Selasa dan hari Khamis. Minggu depan hanya 2 hari saja.